Yang berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-9 pada tanggal 20 Ogos. 20 Ogos tahun 2021. Jadi hampir lebih kurang setahun Yang berhormat Perdana Menteri diangkat sebagai PM. Kita dapat saksikanlah pengukuhan semangat keluarga Malaysia itu semakin hari semakin kita lihat menerusi jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang dianjurkan setiap negeri. Dan kita pun tahu bahawa jelajah itu telah pun pergi ke 7 buah negeri dan bakal untuk pergi ke negeri Selangor untuk jelajahnya yang ke-8 untuk minggu ini. Dan yang pastinya bukan saja kita nak cerita tentang aspirasi keluarga Malaysia. Ini hari ini kita nak tahu rahsia peribadi yang amat berhormat Perdana Menteri bersama dengan sahabat baiknya. Ini dia kita nak alu-alukan kehadiran tetamu-tetamu istimewa kita yang di hujung sanalah sahabat baiknya. Encik Ragunat Kesavan dah 30 tahun bersahabat bersama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri sejak daripada zaman Universiti Malaya. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga kita bersama dengan Puan Wan Azilawati Wan Mahmud, Pengarah Eksekutif Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama Jabatan Perdana Menteri Sepadu. Terima kasih Puan kerana sudi datang. Jadi untuk permulaan ni tadi pun kita dah kongsikan sedikitlah kan berkenaan dengan bila PM kita ini menjadi PM dan sebagainya. Kita nak tahulah kan Puan bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dalam bekerja bersama-sama untuk mewujudkan aspirasi keluarga Malaysia. Jadi mungkin kita nak tahulah pencetus idea bagaimanakah PM sendiri ke yang kata orang tu ingin membuat siri jelajah ini untuk bersama-sama dengan rakyat di Malaysia ini. Bagaimana Puan melihat perkara ini? Okey, sebagaimana yang maklumkan tadilah pelancaran telah pun dibuat pada 23 Oktober 2021 yang mana pada masa itu telah dilancarkan konsep keluarga Malaysia itu sendiri. Jadi konsep keluarga Malaysia ini adalah cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri lah. Yang mana beliau memang seorang yang amat menghargai institusi kekeluargaan. Jadi beliau telah cuba untuk menyerapkan konsep keluarga Malaysia dalam pentadbiran kerajaan. Yang mana apabila sebagai contoh bila keluarga ni dia satu entiti yang very unique. Jadi bila satu contoh ahli dalam keluarga sakit dan sebagainya, ahli-ahli yang lain akan cuba bantu. Betul. Dan contoh juga kepada keluarga kita sendiri, kalau salah seorang anak kita lah agak terkebelakang dari segi akademik, definitely ibu bapa akan memberi tumpuan yang khusus kepada anak yang lemah itu. Jadi konsep ini telah diserapkan dalam pentadbiran kerajaan yang mana di atas keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri, golongan-golongan yang agak terjejas akibat pandemik hari itu, contohnya B40 dan M40, cuba untuk dibela dan juga diberikan nafas baru untuk kekal relevan dalam keadaan ekonomi dan juga kesan pandemik sekarang lah. Okey, itu kita lihat dari segi bagaimana ianya dapat membawa kepada pemahaman yang lebih mudah lah. Sebab kalau kita guna konsep keluarga ni memang sangat dekat di hati rakyat. Setiap daripada kita ni punya keluarga. Sudah tentunya bila sebut tentang keluarga Malaysia, dia lebih besar kepada keluarga kita satu Malaysia. Dan pastinya juga kita nak tanyalah dengan sahabat baik amat berhormat sendiri. Perkenalan bermula di Universiti Malaya. Universiti Malaya tahun 1982. 82. 40 tahun. Okey, 40 tahun yang lalu sebenarnya. Lama tu. Okey. Bagaimana sebenarnya bermula persahabatan tu? Sebab difahamkan memang fakulti yang berbeza. Bagaimana boleh jadi best friend? Kan sebagai seorang sahabat lah kan. Kita mula dilantik sebagai Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya tahun 82. Selepas tu beliau dipilih sebagai Presiden PMUM. Dan kita berkhidmat selama 1 tahun lah bersama, dan itulah mula persahabatan kami lah dari tahun 1982, dan juga latar belakang yang lebih kurang sama lah, keluarga miskin, luar bandar, saya daripada estate, beliau daripada kampung. Kita jumpa di Universiti Malaya dengan harapan pada masa tu pun ramai yang berkhidmat di PMUM pun dari golongan miskin jugalah. So pada kami pada masa tu it's an opportunity, satu peluang yang amat baik untuk berkhidmat untuk masyarakat selepas kita graduate lah. Itu gambar tahun 1982. Yang mana satu yang amat berhormat Perdana Menteri kalau boleh dikongsikan? Nampak tak Cik Ragu? Mr. Ragu pun ada dalam tu kan? Ada. Mana satu? Nak tengok, jom. Second from the left. Oh,
Kedua dari kiri adalah Yang Amat Berhormat. Mr. Ragu. Mr. Ragu. Yang Amat Berhormat sebelah Ungku Aziz. Okey. Yang ada kurus, baju belang-belang, slim. Yes, ada baju tumpukan batik. kuning. Okey. Wow. Masa tu handsome semua ya. Yes, Rambut panjang. Rambut panjang style lah tu. 40 tahun dia sudah. Okey, nak tahulah, saya pun sendiri nak tahu juga tentang perwatakan Yang Amat Perdana Menteri. Kita tahu bahawa ini yang saya lihat dan juga saya dengar-dengar, memang Datuk Seri ni memang kata orang tu semangat kekeluargaan tu telah berwujud daripada bukan sahaja waktu ceburi politik, malahan ketika zaman belajar dan sebagainya. Bagaimana perwatakan Datuk Seri waktu ketika dahulu? Simple, very humble, penyabar. And I think dari awal semasa di universiti pun beliau very interested in politik. Okey. Beliau masa tu lebih kepada Parti Socialist Rakyat Malaysia, mengikut abang dia, Kamrul Zaman. And then, tapi satu moto yang dia selalu gunakan adalah perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat. Every time dia kata ini adalah perjuangan rakyat. So, even from then, very prihatin kepada masyarakat lah dan rakyat. Saya tertarik bila Encik Ragu menyebut tentang perjuangan rakyat daripada zaman dunia pendidikan lagi sudah nampak dari segi kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagaimana mungkin Puan melihat kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dalam usahanya menggerakkan aspirasi keluarga Malaysia ini? Okey, kalau kita tengok ya, usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini memang cukup teratur, bersungguh dan juga dirancang dengan baik. Kerana bermula daripada 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang telah diadakan di KLCC pada 9 hingga 12 Disember tahun lepas. Betul. Perancangan yang teratur telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri yang mana dibawakan aspirasi keluarga Malaysia itu ke negeri-negeri supaya kita dapat menyantuni rakyat ataupun keluarga Malaysia di negeri-negeri. Apa yang kita paparkan di sini juga turut dipaparkan di negeri-negeri jugalah. Yeah. Sebab rakyat adalah stakeholder kita. Jadi pelaporan yang telus, jelas dan terperinci kita paparkan juga untuk rakyat teliti, untuk rakyat tahu apa yang berlaku. And then jadi selepas aspirasi keluarga Malaysia 100 hari, kita telah menganjak ke negeri-negeri yang mana buat masa sekarang telah pun dibuat 7 jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri-negeri yang mana ada berbaki sebanyak 6 lagi yang tinggal yang akan kita santuni keluarga-keluarga Malaysia kita di sana. Jadi program yang dibuat ini kalau kita tengok adalah manifestasi kepada kesungguhan dan juga komitmen kerajaan kita dalam memenuhi kehendak dan juga keperluan rakyat lah. Yeah. Jadi kita tekankan kepada konsep keluarga Malaysia yang mana penganjuran program itu sendiri adalah kebersamaan bersama-sama dengan pihak kerajaan negeri beserta dengan pihak kerajaan persekutuan. Jadi kalau kita tengok dekat sini kerjasama erat ini perlu dibuat walaupun tanpa mengira fahaman politik di negeri tersebut. Yeah. Maknanya kita sebab faktor utama kita adalah fokus group iaitu rakyat. Yang mana jadi kalau kita meneliti pelaksanaan program-program ini kita akan nampak kesinambungan. Jadi kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri selepas aspirasi 3 bulan disusuli pula tahun ini dengan aspirasi jangka sederhana iaitu aspirasi keluarga Malaysia selama 6 bulan yang bermula Januari dan berakhir Jun nanti. Dan insya-Allah dalam masa terdekat nanti kita akan paparkan pula pencapaian Jemaah Menteri untuk aspirasi seterusnya ini. Okey, menarik tu. Ya, betul, menarik tu kan. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita pergi melihatnya. Okey, kita nak balik kepada Mr. Ragu lah kan. Kita nak tanya berkenaan dengan nilai persahabatan. Ada orang cakap kalau kita nak kawan ni ketika senang saja, ketika susah tak nak kawan. Tak kawan. Ataupun nak lihatlah Datuk Seri ni bagaimana. Waktu ketika dahulu pernah ke Datuk Seri tolong Mr. Ragu ke, dia tolong orang yang ada kat sekelilingnya, orang susah ke? Always. Okey, always. Okey, boleh kongsikan antara momen itu indah bersama dengan Datuk Seri? Kalau kita lihat his movement daripada pemimpin pelajar, terusnya menceburi diri dalam politik, UMNO, setiausaha politik pada menteri dan seterusnya begitu aktif dalam politik. So golong kawan-kawan beliau dari masa universiti, semasa
beliau dilantik sebagai menteri, seterusnya apabila tewas BN tewas pada PRU 14, dia masih bersama. Kita selalu keluar makan dan sebagainya. Dan wherever he can, he will help anyone lah. Not only friends tapi orang kampung dia, mana-mana sesiapa yang susah dan sebagainya dia akan tolong. That's his sifat dia lah. Secara peribadinya memang seorang yang sangat orang kata suka menolong. Tak kira lah sama ada orang yang susah ataupun yang rakyat yang dilihat ketika ini memerlukan pertolongan beliau. Baik, kita nak tahu juga dari segi penglibatan Yang Amat Berhormat untuk menggerakkan aspirasi ini. Okey, kalau kita semua sedia maklum, bekerja sebagai seorang Perdana Menteri amat sibuk dan memerlukan jadual yang ketat. Walau bagaimanapun dengan beliau masih terus cuba untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan ataupun amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada beliau melalui gagasan Keluarga Malaysia ini. Ia adalah cetusan daripada hati yang tulus ikhlas seorang Perdana Menteri untuk membantu keluarga, ahli keluarganya yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi beliau telah mengarahkan melalui aspirasi Keluarga Malaysia untuk setiap kementerian ataupun jemaah menteri untuk merancang pelaksanaan program-program yang terus membantu fokus grup yang terlibat akibat pandemik tersebut, serta dengan keadaan ekonomi sekarang yang agak tidak stabil, bukan setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia kesan daripada pandemik tersebut. Jadi pelbagai perancangan dan program telah pun dirancang oleh setiap kementerian dan kita akan melihat sedikit masa lagi apabila usaha-usaha setiap menteri ini disebarluaskan kepada rakyat pencapaiannya lah. Jadi kita melihat kepada pencapaian yang memberangsangkan yang kita capai pada aspirasi Keluarga Malaysia selama 100 hari tersebut. Jadi pada tahun ini, sebagaimana saya maklumkan tadi, bermula Januari hingga Jun 2022, semua jemaah menteri telah ditetapkan KPI, Key Performance Indicator, untuk dicapai bermula Januari hingga Jun, yang akan kita paparkan bersama-sama di jelajah aspirasi Keluarga Malaysia yang telah ditetapkan, iaitu 13 buah negeri dan akan diadakan satu penutup di Putrajaya nantilah. Jadi insya-Allah kalau kita tengok kepada inisiatif oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, setiap kali jelajah aspirasi Keluarga Malaysia diadakan, beliau sendiri akan turun ke padang untuk bersama-sama menyantuni rakyat, bersama-sama dengan rakyat, terutamanya dalam dia merealisasikan semangat aspirasi Keluarga Malaysia ini dengan mengadakan kenduri rakyat. Contoh, dia turun dan makan bersama-sama dengan rakyat. Jadi di situ kita dapat lihat betapa golongan rakyat Keluarga Malaysia ini dekat di hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pengisian, kalau kita tengok pengisian di jelajah aspirasi Keluarga Malaysia itu sendiri berdasarkan kepada arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita perbanyakkan segmen-segmen perkhidmatan langsung kepada rakyat, jualan murah Keluarga Malaysia, program segmen jamin kerja dan sebagainya, yang mana ini adalah aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau. Banyak sekali sebenarnya yang telah pun ditetapkan dalam program aspirasi Keluarga Malaysia itu, semuanya khusus untuk rakyat. Terakhir sekali, mungkin Cik Ragu boleh kongsikan jugalah harapan kepada Yang Amat Berhormat melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, siapa dirinya sekarang ini. Sedikit. Kalau kita lihat pada bila beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, mungkin ramai yang rasa tidak tahu background Datuk Seri. Dan dalam 100 hari sebagai Perdana Menteri, banyak pencapaian. Dari segi memperkasakan Parlimen, memperkasakan Badan Kehakiman, pindaan kepada perlembagaan dalam masa 100 hari, amat memuaskan, very capable. Dan saya rasa dari segi pencapaian, kalau kita bandingkan dengan Perdana Menteri sebelum ini, dalam masa yang begitu singkat, beliau telah mencapai dan mendapat matlamat untuk apa yang perlu dibuat untuk kemakmuran negara.
Pastinya. Ya, pastinya kan. Jadi itulah dia sikit sebanyak kita dapat mengetahuilah sebenar yang awak Perdana Menteri bersama dengan rakan baiknya yang dah pun kawan daripada tahun 82. Dah 40 tahun dah sebenarnya. Jadi kita tahulah sebenarnya bukan saja sekarang ni tujuan politik saja cetusnya semangat keluarga Malaysia tu, malahan daripada dulu lagi. Betul. Kan. Dan juga kita yang pastinya juga kita melihat bahawa aspirasi keluarga Malaysia ini membawakan 3 nilai utama, keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Pastinya inilah yang menjadi medan utama untuk sama-sama kita capai keluarga Malaysia. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Cik Ragunat Kesavan, sahabat baik Yang Berhormat Perdana Menteri, juga kepada Puan Azilawati Wan Mahmud, Pengarah Eksekutif Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama Jabatan Perdana Menteri Sepadu JPM. Okey, terima kasih kedua-duanya.